Tajuk 4, Seni Cetakan. Seni cetakan barat berkembang seiring dengan kesenian lain, seperti seni lukisan, catan, arca dan seni bina. Pelukis-pelukis barat seperti Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn dan Edvard Munch yang terkenal dengan karya lukisan, catan dan arca juga mahir dalam penghasilan karya seni cetakan. Mereka menggarap pelbagai teknik seni cetakan berpandukan gaya dan tema yang sinonim dengan gaya dan tema seni catan terkenal barat. William Hogarth, A Hallett Progress Plate 6, Molwick 1735, ukiran dan gurisan. Standard kandungan 4.1 Pemahaman terhadap konsep seni cetakan. 4.2 Eksplorasi dan aplikasi pengetahuan dalam penghasilan seni cetakan. 4.3 Menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dalam penjanaan tugasan. 4.4 Penghayatan terhadap hasil karya seni cetakan dengan menggunakan bahasa seni visual dan pemikiran seni visual. Persepsi seni. Seni cetakan barat pada peringkat awal ialah cetakan monoblok, kayu buatan tangan. Cetakan ini dihasilkan dalam bentuk hitam putih. Pada awalnya, kemahiran mencetak ini digunakan untuk mencetak bahan pendidikan, propaganda, keagamaan dan tekstil. Standard pembelajaran. Murid boleh 4.1.1 menjelaskan seni cetakan barat mengikut abad pilihan dari aspek A. Aliran dan gaya, B. Pelukis dan karya. Seni cetakan barat mengikut abad pilihan dari aspek aliran, gaya, pelukis dan karya. Abad ke-14. Menurut sejarah seni cetakan barat, dikatakan tiada bukti yang menunjukkan cetakan kayu sudah wujud di Eropah sebelum tahun 1400. Namun begitu, satu rekaan tekstil yang dicetak secara manual atau hand printed menggunakan blok kayu di China pada abad ke-9 telah ditemui di Eropah pada abad ke-13. Gerbang seni. Mesin cetak pertama telah dicipta oleh Johannes Gutenberg sekitar tahun 1450 dan dikatakan satu perkembangan penting untuk seni cetakan barat. Abad ke-15, aliran dan gaya. Abad ke-15 dikenali sebagai era gaya seni Renaissance yang muncul di Itali. Pada era ini, bidang seni cetakan telah mencapai zaman kemuncaknya. Seni cetakan kayu yang awal di Eropah dihasilkan dalam bentuk kad permainan, kalender dan karya berimej keagamaan. Misalnya siri karya di Apocalypse 1498 oleh Albrecht Dürer dan siri karya The Den of Death 1528 hingga 1538 oleh Hans Holbein, Michael Wolgemund serta Erhard Rudolph. Karya-karya ini memaparkan imej-imej yang realis. Di Eropah, cenderamata keagamaan iaitu Helgen adalah antara hasil cetakan blok kayu yang terawal. Karya seni cetakan A Portrait of Saint Christopher ialah contoh Helgen yang dihasilkan pada tahun 1423 yang kini disimpan di John Ryland Library, Manchester, England.
Albrecht Dürer, The Landscape with the Canon 1518, Gurisan Acid. Hasil karya cetakan pada era Renaissance ini menampakkan beberapa ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut ialah komposisi yang dinamik, penekanan aspek cahaya dan perspektif 3 dimensi. Unsur seni lain adalah seperti penggunaan satah pada latar belakang dan garisan menegak. Teknik seni cetakan yang biasa digunakan ialah teknik gurisan. Kebanyakan pelukis era Renaissance mempunyai lebih daripada satu kemahiran dalam penghasilan catatan, arca, gurisan atau hatching, pertukangan emas dan seni bina. Contohnya pelukis Erhard Rudolph yang terkenal dengan rekaan tipografi dalam cetakan buku beliau pada tahun 1477. Karya-karya seni cetakan barat pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16 dikatakan dipengaruhi oleh kemahiran mereka dalam seni pertukangan emas atau goldsmith. Ketika itu, karya seni cetakan hanya digunakan untuk tujuan informasi. Pada pertengahan abad ke-15, cetakan kayu dihasilkan dalam bentuk blok buku atau block book, iaitu cetakan sekeping blok kayu yang menggabungkan unsur teks dan imej. Misalnya, cetakan blok buku bertajuk The Biblia Pauperum yang dihasilkan pada sekitar tahun 1460-an. Koleksi Duke of Bavarian, The Stuttgart Cut, 1430-an, cetakan kayu. Han Collier II, Sculpture in Ace, 1590, gurisan pada tembaga. Han Holbein, The Albert the Den of Death series, 1523 hingga 1526, cetakan kayu. Pelukis dan karya Erhard Rudolph, 1442 sehingga 1528, dilahirkan pada tahun 1442, Augsburg, Jerman. Dikenali sebagai pelukis awal gaya era Renaissance, terkenal dengan rekaan tipografi dalam cetakan buku beliau di Itali pada tahun 1477. Contoh karya beliau ialah The Calendrium 1476, Appianus Romana Historia del Bellis Syllabus 1477 dan Athletic Element 1482. Erhard Rudolph, Appianus Romana Historia de Bellis Syllabus 1477, cetakan kayu. Albrecht Dürer, 1471 hingga 1528, dilahirkan pada tahun 1471 di Nuremberg, Jerman. Mahir dalam seni cetakan dan catatan. Terkenal dengan siri cetakan gurisan seperti The Apocalypse 1498, The Great Passion 1511 dan The Life of the Virgin 1511. Contoh karya yang lain ialah The Night Dead and the Devil 1513, Saint Jerome in His Study 1514, Melancholia 1 1514 dan The Landscape with the Canon 1518. Albrecht Dürer, The Landscape with the Canon
1518 gurisan asid. Han Holbein 1497 hingga 1543 dilahirkan pada tahun 1497 di Augsburg, Jerman. Beliau dikenali sebagai pelukis dengan gaya Northern Renaissance, terkenal dengan siri cetakan kayu The Dawn of Death 1528 hingga 1538, menekankan tema, simbol, drama dan unsur lucu yang berbeza daripada tema gaya realisme. Contoh karya beliau ialah The Expulsion from Paradise 1528 hingga 1538, Adam Till the Soil 1528 hingga 1538 dan The Child 1528 hingga 1538. Han Holbein, The Judge dalam siri The Dawn of Death 1528 hingga 1538 gurisan asid. Cikgu akhiri dengan serangkap pantun. Baju t-shirt dicetak daun, warna hijau paling menawan. Terus gigih seperti meruntun, gugur juga buah kejayaan.